أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala pujian, segala sanjungan, segala ketaatan dan kepatuhan yang layak dan milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya saya ucapkan jazakumullah khairul jazaa bagi para muslim saudara serta hadirin dan hadirat yang sudi meluangkan masa yang amat berharga di awal-awal kehidupan yang masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Semoga dengan ikhlasnya kita dan istiqamahnya kita menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kefahaman, taufik dan hidayahnya, dan dikurniakan kita daya dan upaya untuk beramal dengan setiap ilmu yang telah dikurniakan kepada kita. Kita masuk bab 9 ini. 80. 80. 16. Ah, 16. 16. Muka surat 80. 80. Oh. Tabir lagi. Dah masuk 16 tadi. Nak masuk 17. Tak, nampak bukan 20. Belum lagi. Oh, syarat pertama tidak ikhlas. Okey. Okey, kita belajar sebelum ini tentang apa itu amal soleh yang bab 15. Amalun solehun. Okey. Ini yang dikata umpama apa? Tebing dan aur, iman dan amal dari pisah. Allah selalu sebut berulang kali dalam berbagai bentuk dalam Al-Quran. Allah bandingkan alladzina amanu wa amilus solihat. Ya, orang-orang yang telah beriman, yang yakin, ya, dan disertai dengan iman itu, keyakinan itu, amalan-amalan yang soleh. Dan beberapa kali lepas kita dah bincang bahawa ada beberapa syarat bagaimana amalan kita itu diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang nak diterima ni bukan kita itu, oh saya rasa ini yang saya nak buat amal soleh. Yang ini amal soleh, bukan Allah. Yang letak kita, bukan kita penentunya. Yang menetapkan syarat pun Allah, yang nak diterimanya sebagai amal soleh pun Allah. Jadi kita tak boleh buat ikut kehendak kita, syarat yang ditentukan Allah. Di antara syarat yang telah kita bincang sebelum ini tentang ikhlas. Suatu amalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mestilah kita kerjakan dengan ikhlas. Syarat yang pertama pada bab 16 kita dah belajar apa itu ikhlas. Dan hari ini kita nak masuk kepada mengapa ikhlas itu penting. Betul dia? Mengapa ikhlas itu penting? Jangan kita salah faham saja mana ikhlas. Saya ingatkan balik. Jangan kita ertikan ikhlas itu seperti yang biasa menjadi kefahaman kita. Ikhlas ada dua biasanya. Saya ulang balik ingatan untuk diri saya dan tuan-tuan. Pertama, ikhlas ni menghalalkan atau mengharuskan benda yang haram. Saya ikhlas tak? Niat saya ikhlas. Walaupun benda tak betul, tapi saya ikhlas. Kan? Saya menyanyi, saya berlakon, saya buat ni ikhlas untuk jadi pengajaran pada orang. Saya walaupun dia bukan mahram saya, tapi saya nak tolong dia, bawa dia pergi kerja naik kereta sama saya, ikhlas nak tolong dia. Ini yang biasa kefahaman dalam masyarakat kita. Bahkan lebih lagi, atas nama ikhlas, maka banyak perkara yang dilarang Allah dijadikan halal atau harus. Atau kedua yang selalu kita faham ikhlas ialah bekerja untuk agama tanpa upah, tanpa ambil balasan.
ustaz yang ikhlas, mengajar tak boleh demand. Ni kalau dia hantar mengajar anak fardu ain, ikhlas. Minta ubat, ikhlas. Kita faham jadi ini antara dua kefahaman yang mendominasi akal kita. Maknanya kalau ustaz ni, guru-guru agama, buat kerja agama ni tak boleh fikir tentang keperluan dunia. Dan dua-dua ini tidak benar. Ikhlas dan dimasukkan dalam perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah yang kita selalu baca, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maknanya mentauhidkan tujuan kita melaksanakan perintah Allah kerana Allah semata-mata. Melaksanakan perintah Allah, jadi tak boleh buat perkara yang dilarang Allah. Terkeluar yang kita faham, walaupun benda itu tak betul, tapi ikhlas boleh. Terkeluar jauh dah. Sebab apa yang Allah umiru tidak diperintahkan. Apa yang Allah perintah saja yang kita boleh letakkan niat yang tulus, yang murni, yang tauhid kepada Allah. Kita disuruh untuk apa dia? Mentauhidkan setiap perbuatan kita buat kerana Allah yang perintahkan kita. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali kita bertujuan mengabdikan diri kita kepada Allah. Dan dalam kita mengabdikan diri kepada Allah, Allah tak larang kita mengambil bahagian hak kita di dunia ini mengikut keperluannya yang munasabah. Yang munasabah, yang perlu. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah, ataka Allah daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Usaha cari bahagian kamu, ikhlaskan niat dan setiap usaha kamu untuk dapat bahagian kamu yang besar yang berganda-ganda di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa kamu ada bahagian, ada hak kamu dalam dunia ini. Kita perlu ada keperluan. Jadi ikhlas tak menafikan kita bekerja mengambil upah. Kalau kita kata letakkan bahawa bekerja mengambil upah tak ikhlas, siapa yang makan gaji semua tak ikhlas. Doktor-doktor semua tak ikhlas. Free kan? Kenapa ustaz saja tak boleh? Accountant, engineer, lawyer. Kenapa mereka ada gaji? Mereka ada upah, service charge, consultant charge. Kenapa ustaz tak ada? Ustaz ada usaha, ustaz agama mana boleh? Ini salah faham. Tapi ustaz janganlah jadi lebih tamak daripada orang lain. Jangan melampau, jangan bulu. Nak ngajar boleh, berapa nak bayar ni? Berapa ada saya punya rate ni sebab saya keluar TV9 ni. Kalau saya tak boleh CCTV je. Kalau dah keluar TV9, dah keluar TV Hijrah, rate saya lain. Jangan, itu yang masalahnya. Bukan masalah tak boleh bagi upah. Orang ngajar anak kita Quran, sepatutnya dia diberi upah lebih daripada yang ngajar matematik. Tuan-tuan, bukan saya nak kempen nak bagi tahu je. Orang yang mengajar anak kita solat tu, yang kita tak ajar, patut kita ajar anak kita solat. Patut kita ajar anak kita mengaji. Kita mengajar dia agama. Bapa tak buat, suruh hantar kalau fardu ain, patut kita bagi dia lebih. Sebab dia mengajar agama yang menyelamatkan kita sekali, bukan anak kita saja. Anak kita akan jadi aset yang berharga dengan didikan seorang guru agama ini. Tapi kita memandang rendah pada guru agama. Gaji kecil, status ala, kalau meja VIP dia tak ada duduk belakang. Tapi kalau guru-guru lain mau pensyarah ke depan. Tuan-tuan, itu yang sepatutnya. Kenapa ikhlas itu penting? Kenapa ikhlas itu penting? Hadis Rasulullah SAW berkaitan niat pada bab sebelum ini disambung lagi. Tuan-tuan, dalam bab yang 16 disebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hadis ini memang masyhur, hadis pertama dalam matan Arba'in. Bahkan kebanyakan ulama hadis memulakan hadis demikian dengan hadis ini. Sebab dia bergantung dengan niat. Cerita tentang qasad, azam, tentang apa yang dalam hati kita, bukan apa yang kita buat. Dia start dari dalam. Saya pulang balik dari Islam, setiap perkara bermula dari dalam. Dalam dia keluar. Kalau hati ini baik, baiklah luaran dia. Kalau hati ini tak baik, tak baiklah luaran dia. Dia tak boleh nak berpura-pura selama-lamanya. Boleh pakai jubah, boleh pakai kopiah, boleh berjanggut, tapi kalau hati tak betul, Allah akan dedahkan juga, akan pecah temelang juga. Akan pecah temelang. Kita akan tahu ini tak benar.
Lakon saja. Tapi kalau hati itu baik, insya-Allah luarannya pun pasti baik. Tak mungkin hati baik, luaran tak baik. Tak mungkin juga. Dia akan selari. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat, bergantung diterima dan diberi ganjaran dengan niat kita. Kalau kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengikut cara yang dikehendakinya, maka diterima dan diberi ganjaran. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu hanya apa yang dia niatkan, apa yang kita azamkan dalam hati kita. Kita nak apa? Sebab tu Nabi kata kalau nak minta kepada Allah, minta Jannatul Firdaus. Kalau kita niat nak masuk syurga saja, jangan minta terus Firdaus. Minta yang tertinggi supaya kita ada motivasi untuk beramal mendapatkan yang tertinggi. Kita tak berangan-angan, tapi kita berusaha. Jadi niat kita kena jelas. Apa yang kita nak buat? Kenapa aku datang solat subuh? Kenapa aku datang mengaji? Kenapa aku belajar agama? Kena clear, murni niat kita. Jangan bercampur aduk dengan perkara-perkara yang kita sendiri pun tak jelas. Buat apa yang mengaji bagi-bagi, baik-baik pergi jogging, buat apa datang sini? Aku malas jogging, nak kita kuliah je lah. Itu tak clear tu. Tak clear, tak jelas. Kenapa kita menuntut ilmu? Ini satu ibadah. Ini satu keperluan untuk kejayaan hidup kita di dunia dan akhirat. Satu kewajipan, faridah. Talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu ni satu kewajipan. Dan dia tidak ada noktah dia. Kita kena belajar terus. Disambung hadis itu, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Kalau ikut riwayat lain, yuzawwijuha. Ada kalau biasa kita hafalkan mata tafsir itu, dia yuzawwijuha. Baik. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia, yang dia mahukan habuannya, ataupun kerana perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa tujuan dia berhijrah. Okey, di sini Rasulullah gambarkan. Sebab niat ni benda yang kita tak tahu, letak di hati, tak nampak. Tapi Rasulullah terang pada kita, sesiapa yang jujur niatnya melakukan perintah Allah kerana Allah. Kalau dalam kes hadis ini tentang peristiwa berhijrah daripada Makkah ke Madinah, berhijrah betul kerana Allah, maka dia akan mendapat ganjaran berhijrah kerana Allah. Diterima hijrah mereka sebagai fisabilillah, di jalan Allah. Ataupun ada juga orang yang meninggalkan Makkah ke Madinah kerana tujuan duniawi, nak selamatkan diri semata-mata daripada ancaman, daripada musuh di Mekah, atau dengan tujuan nak berkahwin. Ada seorang sahabat, dia ketika itu dia dah pinang seorang wanita untuk berkahwin. Wanita kata, kalau kau nak kahwin aku, kau kena hijrah, aku nak pergi Madinah. Maka dia pun berhijrah ke Madinah dengan tujuan untuk berkahwin dengan wanita tersebut. Maka dia dapatlah apa yang dia niatkan itu. Kalau orang lain berhijrah kerana Allah, fisabilillah, ganjarannya besar. Dia pun buat benda baik juga, nikah, bukan buat benda maksiat, tetapi dia hanya dapat sekadar untuk nikah seorang wanita. Dia dipanggil Muhajir Ummul Qais, sebab perempuan nama Ummul Qais. Jadi lelaki itu dipanggil, dia ni hijrah, orang hijrah kerana Ummul Qais. Saya beri sikit penjelasan. Kadang-kadang kita tak nampak kaitan niat dengan perbuatan. Apa yang nak digambar kalau Nabi dah hadis ini tentang niat itu tidak kekal di hati, dia akan diterjemahkan dengan perbuatan. Mesti diterjemahkan. Jadi kejujuran niat di sini akan nampak pada perbuatan. Para sahabat radhiyallahu anhum yang berhijrah ke jalan Allah, mereka tidak berhijrah kerana takut apa-apa pun, melainkan kerana akidah yang Allah telah berikan pada mereka. Mereka nak selamatkan akidah itu. Sebab tu mereka bila diberi peluang berhijrah, mereka lagi terus pergi. Walaupun perbuatan berhijrah itu sendiri berisiko.
Kerana mereka terpaksa tinggalkan harta benda mereka di Mekah. Mereka tinggalkan harta benda mereka di Mekah. Maka hijrah sudah tinggal. Okay? Dan mereka tahu orang Quraisy Mekah mampu mengejar mereka. Sebab tu mereka banyak yang berhijrah waktu malam atau di tengah hari buta, waktu orang-orang tak mungkin kurang nak usaha nak mencari mereka. Ada yang terpaksa tinggalkan isteri, ada yang terpaksa tinggalkan suami, ada yang tinggalkan segala-galanya seperti Abdullah bin Mas'ud yang pergi seletingan sampai ke PSD. Bahkan daripada dia orang kaya, bangsawan di Mekah. Maka perbuatan mereka ini jelas menunjukkan keikhlasan mereka. Keikhlasan. Jadi niat yang ikhlas muqaranah, dia berkait rapat dengan perbuatan yang betul. Perbuatan yang betul. Jadi kalau niat kita betul, perbuatan kita betul. Dia tak mungkin niat betul, perbuatan tak betul. Yang biasa kita lah jadi hujah. Walaupun nampak dahsyat ustaz mulut laser tapi hati dia ikhlas. Sebenarnya benda ni tak benar. Tak benar. Walaupun nampak dia ni macam ustaz kasar tapi hati dia ustaz baik. Ini sebenarnya tak benar. Kalau kita ukur dengan kehendak Allah dan Rasul, kalau kehendak kita, kita nak lah. Apalagi kalau kita menjadi macam tu, kita jadi kasar, jadi mulut laser. Aku macam ni berarti aku baik, aku mana tahu. Tapi hakikat hadis ini menunjukkan tak mungkin. Dan banyak dalil-dalil yang lain. Dia tak boleh. Kita, kalau lillahi ta'ala, perbuatan kita, tindak tanduk kita, sikap kita akan menggambarkan sesuatu yang indah, yang baik. Satu yang indah dan yang baik. Baik. Itu cerita tentang maksud hadis. Dan saya lebih suka nak cerita sekarang ni, niat yang dimaksud oleh Nabi itu apa dia sekarang. Kalau dulu niat di sini kaitkan dengan perbuatan hijrah, adakah kita perlu berhijrah dalam niat kita? Okay, hijrah niat ni paling penting sebab dia bermula daripada niat. Apa maksud dia? Perubahan. Okay? Niat ini perlu diubah, perlu dikemaskini. Itu bahasa paling baik lah. Update sekali. Kemaskini. Kadang-kadang sebab niat ini mudah goncang, mudah digoyang. Dan niat ini menjadi tempat tujuan apa dia? Syaitan. Sebab bila lari niat, syaitan berjaya. Sebab lari dia niat kita, syaitan berjaya. Kalau kita tetap atas niat ini, niat yang betul, dengan perbuatan yang betul, syaitan gagal. Jadi kena niat, kenapa? Bukan niat setiap usolli tu je. Kita faham niat usolli nawaitu. Usolli salatul subuh. Nawaitu sama badin. Yang tu tak risau sangat. Dan sebenarnya di sini. Kita punya fokus kerana Allah. Suatu perintah yang kita lakukan kerana Allah, itu dikatakan niat. Ikhlas bukan tak ada tujuan lain. Bukan nak menunjuk-nunjuk, riak, ujub dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi sebut al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, orang yang merubah diri dia adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nak tahu niat kita bagus, kita akan dibantu Allah meninggalkan larangan Allah dengan mudah. Nak tahu kita ikhlas, Allah akan beri kekuatan pada kita untuk meninggalkan larangan dia dengan mudah. Kita tentu nak tinggalkan larangan Allah ni bukan senang, apalagi dah biasa. Kita dah biasa dah tengok TV, nak tinggal tengok TV yang senang. Sunyi hidup tak ada TV. Tak tengok cerita Hindustan, apa salahnya? Tak tengok cerita Piramli yang banyak pengajaran tu, apa salahnya? Nak tinggal ke senang ke? Nak suruh duduk baca Quran, ganti tengok TV. Ya Allah, takkanlah baca Quran je. Nak senang. Tapi orang yang ikhlas, yang berhijrah ke jalan Allah, nak buat perubahan di jalan Allah, Allah akan bantu dia. Dia tak perlu pada benda-benda macam tu. Nak tinggal sepokok yang senang, bahaya besar. Tinggal macam tu sepokok ni, bahaya drastik, berhenti. Saya tahu lah haram, tapi saya tak akan berhenti terus tak. Nanti bahaya kesan pada kesihatan. Hisap tu memang ada pun alasannya banyak. Tapi orang yang nak berhijrah di jalan Allah, yang niatnya lillahi ta'ala, Allah bantu dia, dia boleh tinggal. Sekaligus dia tahu haram, dia tinggal. Sami'na wa ata'na. Dia sami'na bukan wa ala, apa? Wa tapina lagi, banyak tapi.
Itu contoh tuan-tuan. Kalau kita betul-betul ikhlas, Allah akan bantu. La haula wala quwwata illa billah. Kata Ibn Abbas, la haula, tiada daya untuk meninggalkan larangan Allah. Wala quwwata, tiada kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Dan Allah hanya akan tolong hamba-hambanya yang mukhlisin al-quddin, yang ikhlas, niat mereka betul. Hijrah yang mereka nak buat tu benar-benar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepatutnya kita kena faham macam ni. Umat Islam, apalagi kita umat akhir zaman, tak boleh menangguh-nangguhkan perubahan ini, hijrah ini. Bukan nak tunggu awal Muharram cerita pasal hijrah, tapi hijrah kita ada satu kewajipan sampai hari akhirat nanti. Kita kena tinggalkan larangan Allah. Kita perlu bantuan dan pertolongan Allah untuk kita jauhi larangan-larangan Allah. Kita perlu sangat. Kalau nak ikut sekarang ni, tak boleh rasa susah lah zaman sekarang ni. Nak elak macam mana? Ha? Kalau naik bas pun ada TV, kedai kopi bawah pokok pun ada TV. Ha? Nak lari macam mana kan? Ha? Padahal cerita kat rumah aku pun ada TV, kat bilik ada TV, semua ada TV. Nak lari macam mana? Nak buang bazir lah, takkan nak buang ke TV. Macam-macam alasan kita ada. Contoh, itu contoh. Itu contoh dia. Baik. Kemudian di sini saya ada baca di sini kesulat seterusnya, siapa itu Allah? Manusia sebenarnya terlupa bahawa Allah memiliki segala-galanya yang ada di alam ini. Dia memiliki segala yang mereka perlukan untuk kehidupan yang terbaik dan bahagia di muka bumi ini. Tanya siapa saja apa yang mereka mahu. Bermacam-macamlah kemahuan manusia, tapi semua itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Dan bagi Allah sahajalah setiap perbendaharaan di langit, di tujuh petala langit dan di bumi, akan tetapi orang-orang yang munafik ini tidak memahaminya. Okay, kita tahu kita ada keperluan. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah, dia ada sifat dia kena berusaha untuk dapatkan keperluan hidup dia di dunia dan di akhirat. Kita bukan na'udzubillah haiwan. Okay? Haiwan Allah letakkan dah bagi dia satu, dia panggil apa? Ghariza. Dia boleh keluar dia berpokok ibu dia, berapa minit kemudian dia dah boleh berjalan. Kita tak. Kita nak boleh berjalan pun habis tahun baru boleh berjalan. Kena start dengan mesok, merangkak dan sebagainya. Kena usaha, kena belajar. Okay? Kita macam tu sifat kita. Tak sama macam binatang tersebut. Na'udzubillah. Kita kena usaha. Kita kena mendapatkan asbab, sebab-sebab untuk dapat keperluan hidup kita. Kita kena cari rezeki yang halal. Kita kena pastikan kalau ayam itik, dia tak pernah buat salah. Dia masuk rumah kita makan nasi kita pun dia tak salah, dia binatang. Yang salah tuan ayam. Kenapa biarkan ayam kau masuk rumah orang? Kambing makan, kambing kita makan pokok orang. Bukan salah kambing, kambing tak salah. Itu gorizah dia macam tu dia. Dia tak kenal pokok siapa, dia tahu tu makanan, dia makan. Yang salah siapa? Manusia. Yang mukallaf siapa? Manusia. Jadi kita sebagai manusia ada banyak keperluan yang mesti kita dapatkan untuk kehidupan kita di dunia. Dan semua keperluan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena yakin bahawa semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis tadi menegaskan bahawa siapa yang berhijrah dengan tujuan atau niat kerana Allah, pasti Allah akan menggunakan segala kebaikan kepadanya dan mencukupkan keperluannya. Allah mengetahui keperluan dan kehendak manusia yang boleh mendatangkan kebaikan kepada mereka lebih daripada manusia itu sendiri, sebagaimana firman-Nya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu kaitannya. Itu kaitannya. Hadis tadi, usaha kita sebagai manusia, setiap pekerjaan kita buat kerana Allah. Jangan bimbang. Jangan bimbang nak ikhlas. Kalau ikhlas, Ustaz, susah lah. Zaman sekarang mana boleh kira macam tu? Mana boleh buat kerana Allah? Kita hidup kena ada glamour sikit, kena ada kedudukan, pangkat, darjat. Kalau nak buat ikhlas je, orang lain je dapat, aku tak dapat, rugilah.
Kenapa kita rasa macam tu? Sebab kita tak yakin bahawa semuanya milik Allah. Kita rasa benda-benda ini milik manusia. Siapa yang pandai licik dia dapat. Nak dapat sekarang jalan lurus tak boleh, jalan konar lah. Yang penting kita nak dapat benda. Kita lupa bahawa sebenarnya semua itu milik Allah. Dan Allah akan berikan kepada orang-orang yang benar-benar beribadah kepadanya, mengabdikan diri kepadanya dengan penuh keikhlasan. Allah janji, dan janji Allah tidak pernah dimungkiri. Tapi kita tak yakin. Kita tak yakin pada janji ini sebab hati kita tidak ikhlas, tidak jujur. Hati kita tak bersih. Sebab tu dalam ayat di atas tadi Allah cerita bahawa orang-orang munafik dia tak faham. Kenapa? Orang munafik ni apa masalah tuan? Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka ini mengucapkan iman Islam di mulut mereka saja, sedangkan tiada dalam hati mereka. Hati mereka tak ikhlas. Hati mereka tidak beriman, tidak pada Allah SWT. Jadi orang yang hatinya tidak lillahi ta'ala, niat dan tujuan dia, qasadnya dalam kehidupan dunia ini tidak mematuhi perintah Allah kerana Allah, mereka ini Allah contohkan seperti orang yang munafik ini, yang mereka takkan faham. Takkan faham. Kita kata janganlah, sabarlah, tak payah menipu, tak payah buat jahat, nak dapat rezeki Allah dia ada mana-mana. Ya ke? Mana boleh sekarang? Kita beritahu harta pangkat bukan erti kejayaan. Ya ke? Kita hati dia takkan faham. Sebab hati dia buta. Bukan mata dia buta. Wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubun allati fi sudur. Yang buta bukan mata mereka, yang buta hati mereka. Hati tak nampak. Hati takut pada makhluk, tak takut pada Allah. Yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashaddul khasyah. Mereka takut kepada manusia, seperti mana sepatutnya mereka takut kepada Allah. Bahkan kadang-kadang lebih takut kepada manusia daripada Allah. Bila syak. Kalau saya nak kira nak semayang, nak apa, nanti bos tak payah gaji, susah. Nak kira nak untuk aurat, nanti saya tak ada kerja macam mana. Nak jaga, nak gini, waktu solat sebagainya, nanti nak suruh mis. Ini kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, realiti sedang berlaku ini. Kita takut seolah-olahnya manusia yang memberi rezeki pada kita, manusia yang menyediakan segala keperluan hidup kita. Jadi kita patuh pada manusia, kita takut pada manusia lebih daripada kita sepatutnya lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah nak bantu kita? Jadi jelas bahawa Allah yang wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, Allah yang lebih mengetahui perkara-perkara yang lebih bermanfaat kepada manusia, sedang kamu tidak mengetahui. Manusia mempunyai pengetahuan yang ketik mengenai suatu perkara. Itu kesimpulan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah dikurniakan kepada kamu wahai manusia daripada ilmu itu kecuali yang sikit sahaja. Semua orang tahu perumpamaan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Ya, Nabi kata setitis air, kalau kita letak jari kita di lautan, setitis air yang keluar itu adalah ilmu kita. Lautan yang terbentang luas itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad pada umatmu, kalau lautan ini menjadi tinta dakwah untuk menulis ilmu Allah, pasti akan kering lautan sebelum sempat menghabiskannya. Ilmu Allah tak sempat. Walaupun digandakan jumlah lautan itu, kita ada 7 lautan, digandakan 7 lagi, 7 takkan habis. Ilmu Allah amat luas, dia maha mengetahui. Kita sikit je, tapi kita tetap yakin pada diri kita kepada makhluk, bukan pada Allah. Kita rugi namanya. Tapi kita dah hati itu dah tak bersih, tidak ikhlas dalam mencari kebenaran, tidak ikhlas dalam mencari erti kehidupan, tidak ikhlas dalam mencari erti Tuhan. Kita lebih kepada nafsu. Maka sukar untuk bertemu dengan jalan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dari awal buku lagi kita cerita tentang hati. Hati, apa makanan hati? Apa keperluan hati? Kenapa hati itu mesti kuat? Inilah perkara yang diabaikan oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Kita dah belajar dalam bab kelas. Ya?
Mereka fokus pada fizikal dan teknikal. Fizikal dan teknikal. Mereka tak boleh fokus kepada soalan spiritual, soalan hati, soalan roh. Mereka tak dapat sebab mereka tak mau merujuk kepada wahyu. Mereka mahu ilmu itu ni hasil pada pemikiran akal manusia saja. Suatu yang dapat dibuktikan secara akliyah, secara saintifik, secara apa? Laboratory, makmal. Ilmu bagi mereka bukan apa yang datang daripada langit, wahyu. Beza kita sepatutnya, kita patut berbeza dengan mereka. Tapi kita dah ikut pendidikan mereka, sistem mereka, ilmu mereka. Kita pun akhirnya menganggap ilmu itu apalah yang dapat dikesan oleh akal dan panca indera manusia. Dan fokus kita pun macam mereka, fokus pada teknikal, fokus kepada fizikal. Akhirnya hati, roh kita dibiar mati sebelum kita dikebumikan lagi. Roh dah mati, hati dah mati sebelum kita dikebumikan lagi. Itulah kita mundur, kita rugi. Tapi kita tak faham. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Kita tak faham. Kita tak faham. Tapi khususnya realitinya dalam kehidupan ini, manusia melakukan suatu pekerjaan itu dengan berbagai-bagai tujuan. Seperti hadis di atas, berhijrah dengan tujuan mendapat harta atau perkuat yang mereka harap dapat menggembirakan mereka dalam kehidupan. Jadi kita bekerja pagi, petang, siang, malam ni dengan berbagai-bagai cara dan usaha. Inna sa'yakum la syatta. Allah kata sesungguhnya usaha kamu manusia syatta. Syatta ni macam-macam rupa, macam-macam bentuk. Ada orang pukul 4 pagi dah letak meja tepi jalan. Apa nak jual nasi lemak 4 pagi? Kalau tidak kan biar orang lain tak tempat tu. Betul tak? Pasal apa nak jual, dapatkan rezeki. Ini bukan salah, bukan cerita salah. Macam mana manusia ni dia kreatif. Ada orang tak cukup meniaga siang, nak uptown sampai tengah malam, sampai esok pagi. Tak ada dah, dulu pasal malam, kejap je. Petang sampai isyak habis lah. Sekarang apa dah? Uptown Oh, tak tidur. Restoran mamak 24 jam, 24 jam. Syatta, bermacam-macam cara. Ada orang jual burger bakar, ada jual burger goreng. Tak cukup lagi. Aiskrim bakar pun ada. Cendol bakar pun ada. Ini Allah sebut ni, Allah sebut tentang kita. Kita tak cukup. Macam-macam usaha yang kita buat, yang kita harap usaha ini boleh memberi keperluan dan kebahagiaan hidup kita. Betul tak? Allah tak pernah tipu. Dia tahu kita. Dia yang jadikan kita. Manusia ni aku jadikan dia, dia tak cukup dengan apa yang dia nak macam-macam dan dia boleh buat bermacam-macam. Jadi semua menyangka kalau tak usaha macam ni ustaz, macam mana nak jadi kaya. Kalau tak kaya takkanlah kita macam nak jadi orang bahagia. Meletakkan pergantungan tentang bahagia atau derita kepada makhluk adalah lawan kepada ikhlas. Kerana dia adalah syirik. Na'udzubillah min dzalik. Meletakkan pergantungan bahagia ataupun tak bahagianya kita kepada makhluk adalah lawan kepada ikhlas, iaitu lawan kepada tauhid. Sedangkan yang bagi rezeki pada kita Allah. Dia bagi rezeki. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang beri makan pada kamu dan anak-anak kamu. La nas'alukum rizqa. Kami tak minta pada kamu rezeki, kami yang bagi. Kami yang bagi, bukan kamu. Tapi kita sanggup tinggalkan Allah untuk mencari makan anak rezeki kita. Tak solat, tak jaga halal haram, pergaulan. Kita kata pada anak kita, kalau kau tak ada masuk universiti, tak ada ijazah, tak ada master pula masa depan, macam mana kau nak kerja apa? Kita tanamkan dia akidah-akidah yang bertentangan dengan konsep tauhid dan ikhlas ini. Bukan tak mau belajar, bukan kata jangan masuk universiti, tapi jangan kita bertuhankan mereka. Itu teknikal, itu fizikal. Yang paling penting membina teknikal fizikal ini dengan roh, yakin pada Allah. Bila ada roh,
Kekurangan dari segi teknikal dan fizikal tidak menghalang kehidupan manusia. Bila ada roh, ada jiwa, ada keyakinan, orang yang buta pun boleh hidup berkahwin dan beranak pinak. Betul tak? Tak logik dah dia. Macam mana dia boleh anak pinak ada? Aku celik dia pun kadang-kadang mandul tak ada anak. Aku yang celik pun tak boleh jaga anak, hilang selepas ke mana tak tahu. Dia buta macam mana nak jaga anak? Dia ada roh, dia ada hidayah, ada petunjuk daripada Allah SWT. Dia hafal Quran, kita tak hafal Quran. Celik, buat kita hafal. Dia baca Quran, kita tak baca. Tak sempat Ustaz, sebab saya celik kerja. Dia buta, dia boleh ada hafal Quran. Saya banyak benda nak tengok ni, banyak kerja nak buat, nak baca Quran bila lagi, buang masa. Dia buta, biarlah dia hafal Quran. Astagfirullahaladzim. Beza tuan-tuan. Bila kita fokus pada teknikal dengan fizikal, kita akan jadi manusia yang telah mati sebelum sampai masa itu. Tak ada roh, tak ada hati, tak ada jiwa, tak ada qalbun, tak ada nafsun, tak ada sadarun, tak ada apa-apa. Kita jadi apa? Bahasa yang paling tak sedapnya, apa? Bangkai bernyawa. Itulah umpamanya kita. Saya buat pada fizikal, nampak hebat, dan kita tak ada apa-apa. Dan kerana Allah tak terima kita, Allah tak terima setiap perbuatan kita. Itu cuma harapan dan sangkaan mereka. Yang kita kata ni semua jadilah punca sebab kejayaan, kehidupan sebagainya, semuanya adalah zanniyah. Yattabi'una illa zanna. Manusia itu apabila mereka meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah, meninggalkan wahyu, mereka akan mengikut az-zanna, sangkaan mereka semata-mata. Wa inna zanna la yughni min al-haqqi syai'a. Dan sesungguhnya sangkaan manusia itu tidak memberi apa-apa ke pertolongan ataupun kekayaan kepada kebenaran. Jauh daripada kebenaran itu maksudnya. Bila kita tolak roh, kita tolak tentang spiritual kita, keperluan hati kita, tolak Al-Quran dan Sunnah, kita pergi pada teknikal dan fizikal, Allah kata kita hanya buat sesuatu yang bukan ilmu, bukan sesuatu yang benar, bahkan hanya sangkaan-sangkaan semata-mata. Dan sangkaan ini tidak memberi apa-apa kebaikan dan kemenangan pada siapa-siapa. Tapi yang ini yang menjadi poin utama kita sekarang ni. Benda zanniyah ini menjadi ilmu, menjadi apa? Habuan yang dikejar oleh manusia. Oh, mereka sangka mereka hebatlah dengan segala sangkaan-sangkaan mereka itu. Ya. Jadi ini peringatan Allah kepada kita. Itu cuma harapan dan sangkaan mereka. Mungkin dengan sifat pemurah Allah, mereka yang berhijrah bukan kerana Allah, yang dengan sebab harta dan sebagainya, mendapat apa yang mereka inginkan. Tetapi belum pasti apabila mereka memperoleh harta dan perempuan itu, ia dapat memberi kebahagiaan sejati atau ketenangan berterusan dalam kehidupan mereka. Sebab kehidupan sebabnya kehidupan yang baik hanya boleh dikecapi dengan amal soleh. Jadi Allah Ta'ala yang maha kaya, dia kan maha kaya. La yughni apa tumani anil alamin. Dia maha kaya sampai dia tak berhajat kepada apa pun di alam ini. Kekayaannya itu luas, hebat, maka dia dengan rahmatnya dia bagi juga. Walaupun orang ni dia tak buat amal soleh, dia buat suatu perintah, dia sembahyang kerana nak apa? Nak jadi kaya, bagilah dia jadi kaya. Dia baca Quran pasal apa? Nak halau syaitan, bagilah syaitan, bagilah. Walaupun dia tak buat kerana aku. Tuan-tuan perasan tak kadang-kadang kita beribadah, perintah Allah, kita buat bukan kerana Allah. Kenapa jaga solat duha? Kalau jaga solat duha, orang kata bisnes okey, kau. Semenjak saya jaga solat duha ni, bisnes saya kau ni. Jaga solat duha, subuh tak sempat nak buat kedai. Yang penting duha. Ini biasa dah sekarang ni. Kita diajar beribadah kepada Allah untuk tujuan dunia kita. Jangan tinggal solat nanti tak boleh jawab periksa nanti. Solat, ni periksa dah dekat ni, kau tak solat macam mana? Kita didik anak-anak kita, diri kita, laksanakan perintah Allah bukan kerana Allah. Dapat Allah bagi juga. Solat hajat ramai-ramai, solat hajat perdana di sekolah, jemput ustaz hebat-hebat, semua dapat skor 9A. Oh, tahun depan kita buat solat hajat lagi. Bagus ni, program macam ni bagus. Allah bagi, tak ada masalah. Walaupun itu tak ada nilai. Apa
yang kamu dapat di dunia ini, di sisi Allah tak ada nilai. Tak ada nilai apa-apa. Kalau ada nilai, Nabi kata kalau ada dunia ini, nilai ba'udah, nilai kepak, janah ba'udah, kepak, sebelah kepak lalat, Allah tak akan bagi walau seteguk air kepada orang yang kufur. Kalau dunia ini ada nilainya, kalau semua yang kita dapat ini ada nilai insya Allah Ta'ala, habuan dunia kita dapat ini, sedangkan kita tak beriman pada dia, kita tak taat pada dia, Allah bagi juga kita macam-macam dia ada nilai, Allah tak akan bagi. Sebab tak ada nilai lah di sisi Allah. Allah kata ambil, kau nak sangat ambil kita. Sedangkan apa yang ada pada aku, ada di sisi aku, untuk kamu itu yang lebih hebat. Kamu tak nak, tak apa, aku bagi orang lain. Aku bagi orang lain. Kita bimbang kita susah di dunia, sejauh mana kita pernah bimbang kita susah di akhirat? Ada siapa-siapa yang jumpa doktor, saya stres doktor, pasal apa? Pasal saya takut kat akhirat nanti saya susah. Kita jumpa dia, saya stres doktor, anak saya macam ni, sakit saya macam ni, susah, gini-gini, harga barang naik, saya stres, gini-gini. Minta nasihat doktor, Ustaz, macam mana nak bagi tenang hati. Pernah tak jumpa doktor Ustaz? Macam mana doktor, saya bimbang sangat, saya takut amanah saya tak cukup, besok kat akhirat macam mana, anak-anak saya boleh ke doakan mereka sampai kepada saya, amalan mereka bermanfaat untuk saya. Pernah jumpa doktor? Sebab kita bimbang dunia. Sedangkan dunia itu bukan tempat kita kekal abadi. Kita tak akan selama-lamanya di atas muka bumi ini. Semua orang tahu, tapi la yafqahu, tak faham juga. Tak faham. Tahu kita akan mati. Yang kita dah buat kerja pagi, petang, siang, malam ni akan kita tinggalkan. Kita tak boleh bawa masuk. Kita pasti boleh kena tinggalkan pada semua itu, tapi kita bekerja untuk dia. Sedangkan ada lagi satu kehidupan yang kekal abadi. Kita tak bekerja untuk kehidupan itu. Kita tak bekerja untuk kehidupan yang kekal abadi. Kalau celaka selama-lamanya, na'udzubillah. Kalau bahagia selama-lamanya. Semoga begitulah. Yang kita tak pernah stres, tak pernah bimbang tentang hari akhirat, tentang kehidupan kita yang sepatutnya kita fikirkan sepatut-patutnya. Dan tak salah tuan-tuan, jangan salah faham. Dia sebut orang Islam bukan bermakna tak boleh hidup sebahagia di dunia. Kita yang paling berhak mendapat kebahagiaan itu, kebahagiaan yang sebenar-benarnya, yang sejati, yang tulen, hanya milik orang yang beriman dan beramal soleh. Orang lain tuan-tuan nampak je bahagia, nampaknya hebat, tapi tuan-tuan, kita tak tahu masalah mereka sebenarnya. Tuan-tuan mungkin ada pengalaman, saya pun ada pengalaman. Orang makin banyak harta tuan-tuan, makin hidupnya makin serabut, makin bimbang. Dia takut dengan LHDN. Apa tu? Bukan lembaga hutan, lembaga hasil. Bukan hutan dalam negara, hutan itu tak ada dah, semua dia belasah kan. Lepas dia dah datang yang hasil tu pula. Nak keluar TV pun takut, nanti LHDN kenal dia. Saya pernah jumpa seorang jutawan, tapi dia low profile. Saya tanya kat dia, kenapa awak low profile? Apa awak berjaya tak keluar TV? Bagi talk sikit tentang kejayaan awak. No Ustaz, nanti LHDN kejar saya. Itu memerangkap diri sendiri kan. Dia tahu jutawan-jutawan yang declare diri dekat TV itu orang bodoh. Saya tak mahu itu. Saya ingat dia takut kepada Allah. Dia jutawan berprofil tawaduk, rupa-rupanya dia dedahkan kemelang dia LHDN. Dia takut kena LHDN. Hidup dalam ketakutan. Makin besar pangkat darjat, makin besar harta benda kita, makin besar ketakutan kita, jika kita tidak bersama Allah. Tapi kalau kita bersama Allah, tengok Umar radhiyallahu anhu. Kita tahu ke sejarah, tapi tinggal sejarah dia. Umar radhiyallahu anhu, khalifah yang hebat. Dia boleh hidup tanpa ada seorang pun pengawal peribadi keselamatan dia. Dia boleh tidur di luar daripada rumah dia, tak ada seorang pun yang akan buat apa-apa pada dia, walaupun orang jahat sekalipun.
Hari ini kita tuan-tuan, makin kita besar, makin kita punya keselamatan tergugat. Ada bodyguard, ada macam-macam lah yang macam-macam rupa. Saya tahulah, saya pernah duduk dalam dunia seperti itu. Kena bawa senapang, ada kereta depan, kereta belakang, tidak bahaya. Anytime orang boleh buat apa-apa saja. Rumah kita siap dengan kamera, siap dengan loceng pun 3 kali dah orang masuk pencuri. 3 kali Ustaz. Buat laporan polis, boleh kata nanti kita akan ambil tindakan. Nanti. Boleh pun dah malas. 3 kali dia masuk rumah, tak faham. Aku nak buat pun tak ada tangkap dah pencuri, tak ada tangkap. Orang tarik mesin tak dapat, datang daripada Afrika, buat CD dia keluar duit. Tarik mesin tak dapat, orang Malaysia cuba merompak, meletup dinding, tarik mesin tengah jalan, mesin tak boleh angkat, tinggal. Datang daripada Afrika pakai CD dia, dia keluar duit kita, bank Islam hilang duit. Kita kata kita hebat. Hidup tak ada kebahagiaan. Teknologi macam mana pun, boleh tak dia menjamin keselamatan kita? Apa dia yang kita ada yang boleh menjamin keselamatan kita? Tak ada. Tak ada satu benda. Tetapi kita bergantung, kita sanggup bergantung pada teknologi ini, teknikal ini. Kita tak berani tawakal kepada Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sepatutnya hanya kepada Allah lah bergantung harap orang-orang yang beriman. Bila Allah jaga kita, tak ada siapa yang boleh memudaratkan kita. Jika Allah uji kita, dia juga bagi kekuatan untuk menghadapi ujian tersebut. Tapi kalau Allah biarkan kita dalam ujiannya tanpa pertolongannya, hidup kita tak ada makna. Yang ada ialah ma'isyatan dhanka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Dhanka ni satu kalimah yang berat. Nak sebut dhanka pun nafas terhenti, tuan-tuan. Dhanka. Bukan saja, memanglah derita. Nak sebut tu pun Allah kata kehidupan yang dhank, yang sempit, yang susah, sesak dia buatnya. Tapi siapa yang beriman, hayatan thayyibah. Allah bagi hayatan thayyibah. Allah bagi kehidupan yang baik. Ceria sebut thayyib. Nak sebut thayyib ni mulut kena senyum, thayyib. Dongka, hidung ni nak sengau. Beza. Kalimah Quran itu dah, kalau kita faham tuan-tuan, dia dah faham, dia terjemah pada kita betapa apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang beriman, man amila salihan min zakarin aw unsa. Siapa saja yang mengerjakan amal soleh, bukan untuk guru, bukan untuk wali, bukan mereka saja, semua yang anggap ni yang kena tahajud, yang kena puasa, dia boleh start, dia untuk guru, dia sekolah jaga, aku ni bukan untuk guru. Oh, dia pelajar agama, baca Quran, aku bukan. Kita selalu faham macam tu. Allah tak pernah membezakan kita. Kita semua hamba dia yang wajib ikut perintah dia. Dia agama atau perintah Allah bukan hak milik orang tertentu. Saya orang biasa, saya bukan orang agama. Tapi kata tak agama, orang apa? Saya bukan orang agama, saya orang biasa. Tak, kita semua orang beragama. Bila kita semua beragama, kita kena ikut perintah Allah. Kita tak ada serahkan pada orang lain. Kita kena buat. Bila orang lain buat, kita tak buat, itu dia masalah. Kita baca ayat dulu. Min zakarin aw unsa, laki atau perempuan, tak ada beza. Tengok adil di Islam. Adilnya Allah. Perempuan pun dapat pahala jika beramal, laki pun dapat pahala beramal. Wanita-wanita zaman Nabi cukup cemburu dengan lelaki. Bukan sebab mereka kahwin banyak, bukan. Sebab kita kata lelaki boleh jihad di jalan Allah, dapat pahala mati syahid. Roh mereka dimasukkan dalam burung hijau yang terbang dalam syurga. Kamu kenapa tak boleh jihad pergi perang? Nabi kata jihad kamu dalam rumah kamu. Kamu jaga solat 5 waktu, kamu puasa yang fardu, kamu tutup aurat kamu, kamu tak suami kamu, kamu masuk syurga seperti orang yang mati syahid. Dalil dapat.
Dia tak perlu jadi askar pertahankan negara. Dia hanya jadi ibu mempertahankan rumah tangga. Maka syurga untuk dia. Tapi bukan senang nak menjadi seorang ibu. Sekarang ni mak bapak lebih sanggup kerja di luar berjam-jam daripada jaga anak di rumah. Musim cuti sekolah menjadi pening kepala semua. Semua duk cari mana camp nak hantar anak kan. Saya kerja usaha. Ini masalah kita hari ini. Jihad isteri kita, orang perempuan di rumah. Bila kita jihad di luar rumah, kita jihad dunia ni, nak duit